Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suryani Bardin melaporkan berita utama MyDF News edisi Disember 2020. Melaporkan berita utama MyDF News. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan. Pejabat Perikanan Daerah Sabak Bernam telah mengadakan operasi penangkapan kecurian benih kerang di sekitar pantai Sungai Lemans, Kinchan, Selangor pada 17 Disember 2020. Operasi tersebut telah dijalankan dengan bantuan 5 anggota Cawangan Perlindungan Sumber Pelabuhan Kelang dan hasil operasi tersebut beberapa barang telah dirampas. Semasa operasi dijalankan, sebuah kenderaan jenis Proton Wira milik seorang lelaki warga tempatan telah ditahan dan diperiksa di kawasan berhampiran pantai Sungai Lemans, Kinchan dan 10 guni anak kerang yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kereta telah ditemui. Selain daripada itu, 6 unit tangguk tangan, 1 unit pukat anak kerang dan sebanyak 10 guni anak kerang turut ditemui berhampiran kereta tersebut. Jumlah keseluruhan rampasan adalah dianggarkan sebanyak RM20,000 atas kesalahan-kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 3-1 Peraturan-Peraturan Perikanan, Pemeliharaan dan Kultur Kerang 2003, tiada seorang pun boleh mengambil apa-apa anak kerang dari suatu tapak kerang semula jadi atau tapak kerang kultur. Kesemua 20 guni anak kerang dan barang rampasan lain dibawa ke Pusat Tahanan Vesel Kuala Selangor dan diserahkan kepada Jabatan Perikanan Negeri Selangor untuk tindakan selanjutnya. Majlis Pelancaran Baka Induk Udang Galah Terpilih dan Edaran Induk-Induk Udang Galah Terpilih Institut Penyelidikan Perikanan FRI telah diadakan di FRI Pulau Saya pada 14 Disember 2020. Majlis pelancaran tersebut bertujuan untuk mengedar baka induk udang galah yang telah berjaya dihasilkan oleh FRI Pulau Saya melalui projek RMK11. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Pengarah Kanan Bahagian Penyelidikan FRI, Datuk Zainuddin bin Jamari. Baka induk yang dihasilkan telah menunjukkan peningkatan genetik yang ketara iaitu 15% setiap generasi. Induk-induk tersebut telah diedar oleh FRI Pulau Saya kepada hatchery-hatchery terpilih yang bertindak sebagai Pusat Penggandaan Benih atau Broodstock Multiplication Centre BMC. Selain itu, benih tersebut akan dijual kepada penternak dan seramai 5 pengusaha hatchery telah dipilih sebagai BMC. Edaran induk-induk udang galah terpilih telah diberi kepada Rakan Strategik Pusat Penggandaan Baka Broodstock Multiplication Centre BMC. Setiap BMC menerima 5 kg induk udang galah bertelur untuk aktiviti pembedihan di hatchery masing-masing. Induk-induk yang telah menetaskan telur akan dipulangkan semula kepada FRI sehingga mereka bertelur semula untuk aktiviti pembenihan seterusnya. Melalui kaedah tersebut, induk terpilih ini akan dapat digunakan secara optimum untuk beberapa pusingan pembenihan. Program ini dijangka akan dapat membantu mengatasi masalah kekurangan induk dan benih berkualiti untuk akuakultur. Pejabat Perikanan Negeri Pahang telah mengadakan program kesedaran dan pemeliharaan penyu bersama komuniti nelayan daerah Kuantan di Deru Beach Resort, Balok, Kuantan pada 15 Disember 2020. Seramai 25 orang nelayan mewakili komuniti nelayan dari Kampung Cendur, Kampung Cerating, Kampung Balok, Kampung Berserah sehingga Kampung Ceruk Paluh, Kuantan telah menyertai program tersebut dengan sokongan kaki tangan teknikal Cawangan Taman Laut dan Pengurusan Sumber Negeri Pahang serta kaki tangan teknikal Pejabat Perikanan Daerah Kuantan. Taklimat yang diberikan adalah berkaitan kesedaran mengenai penyu dan kerja berkumpulan bagi merancang penyelesaian dalam menangani masalah ancaman kematian penyu akibat timbunan sampah dan pukat hantu di dasar laut. Dalam pada itu, pihak Institut Sumber Marin Asia Tenggara ISMAT telah berjaya mengesan lokasi cadangan bagi kawasan baru penempatan tukun tiruan konkrit dan tukun bot. Dalam masa yang sama, tindakan penilaian akan dilaksanakan bagi melihat kesesuaian tapak tersebut. Majlis Perasmian Penutup Program telah disempurnakan oleh Pengarah Perikanan Negeri Pahang Encik Abdullah bin Jaafar.
Beliau berkata bahawa sumber perikanan negara perlu dipelihara bersama oleh komuniti nelayan dan pihak berkepentingan lain dengan lebih cekap dan berkesan. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perikanan Malaysia telah mengadakan lawatan kerja dan program sesi libat urus bersama Ketua MyKP Kedah di Langkawi, Kedah pada 16 Disember 2020. Antara pengisian aktiviti sepanjang lawatan tersebut adalah penyerahan sijil FTC MyKP Kubang Badak dan FTC MyKP Kuala Chenang. Selain dari itu, Yang Mulia Raja Bidin bin Raja Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Perikanan Malaysia, turut membuat lawatan ke ladang Ketam Nipah yang diusulkan oleh MyKP Kubang Badak, diiringi oleh Ketua Cawangan Bahagian Pengembangan dan Pemindahan Teknologi. Dalam program yang sama, penyerahan bilik sejuk beku kepada MyKP Kubang Badak juga turut diadakan. Jabatan Perikanan Malaysia mencadangkan penggunaan bilik sejuk beku sebagai tempat menyimpan hasil tangkapan ikan bagi persediaan menghadapi musim tengkujuh. Sesi libat urus bersama pengusaha perikanan dan komuniti nelayan berkaitan isu pelaksanaan PAS Lawatan Kerja Sementara PLKS dan isu pendaratan ikan telah dibincangkan bertempat di Pelabuhan Perikanan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Tanjung Bako pada 16 Disember 2020. Puan Liza binti Haji Long, Timbalan Pengarah Pengurusan hadir bagi mewakili Pengarah Perikanan Laut Sarawak untuk seksi interaksi bersama komuniti nelayan. Beliau berkata pihak yang berkepentingan dan pengusaha perikanan di Sarawak perlu mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh jabatan sekiranya mengambil kru asing dalam vesel penangkapan ikan dan syarat-syarat penggunaan kru bukan warga negara dalam vesel tempatan. Kebenaran penggunaan kru bukan warga negara asing di atas vesel ikan adalah melalui kelulusan Ketua Pengarah Perikanan Seksyen 10-1-C Akta Perikanan 1985. Permohonan ini adalah berdasarkan Surat Perkeliling Pelesenan Bilangan 8 tahun 2020 dikuatkuasakan serta-merta mulai 26 November 2021. Namun jabatan memberi tempoh 2 bulan iaitu 26 Januari 2021 sehingga persiapan dokumen sepenuhnya. Sehubungan itu, Surat Perkelilingan Perlesenan Bilangan 5 tahun 2020 bertarikh 2 Jun 2020 adalah terbatal. Selain itu, isu Pelabuhan Perikanan Tanjung Bako, fasiliti kru asing dan pendaratan ikan turut dibincangkan. Kerjasama dan sokongan dari semua tenaga kerja industri perikanan amat penting untuk sama-sama memajukan Pelabuhan Perikanan Tanjung Bako bagi merancakkan lagi industri perikanan di Sarawak. Program Melabuhkan Ujam telah dijalankan dengan kerjasama ahli MyKP di Sungai Besar Sabak Bernam pada 15 Disember 2020. Aktiviti gotong royong menghasilkan 7 unit unjam hidup turut diadakan dan disertai oleh 30 orang ahli MyKP selama 2 hari. Ketua Daerah Perikanan Sabak Bernam Puan Megala, anak perempuan Mayurinesa Mi berkata, program melabuh unjam ini adalah sama seperti tujuan melabuh tukun tiruan yang mana bertujuan untuk membina habitat pengumpulan ikan agar lebih banyak ikan membiak di kawasan tersebut. Untuk makluman, unjam hidup ini diperbuat dengan cara daun pelepah kelapa boleh ditukar dan dilabuhkan ke perairan Sungai Besar dengan kedalaman air 12 meter. Unjam ini lebih murah dan dapat memberi satu pengalaman baru kepada ahli MyKP dalam usaha bagi menggalakkan peningkatan populasi ikan di kawasan itu. Pengarah Perikanan Negeri Selangor, Encik Abdul Rahman bin Abdul Wahab dan Kaki Tangan Cawangan Pengembangan Negeri Selangor Pejabat Perikanan Daerah Sabak Bernam turut hadir dalam program tersebut.
Sebelum saya akhiri laporan ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, kita pasti berjaya jika SOP dipatuhi dan terus amalkan penerapan amalan norma baru dalam kehidupan seharian. Sekian saja dari saya, Suryani Bahrudin. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporkan berita utama MyDFU. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia.